menerangkan tentang suatu bentuk falsafah pemikiran yang disebut fatalisme. Apa itu fatalisme? Fatalisme dalam bahasa Latin disebut sebagai fatum atau fatalis yang memberi makna nasib atau takdir. Secara umumnya, fatalisme berasal dari kata dasar fatal iaitu suatu sikap individu dalam menghadapi permasalahan atau seseorang yang telah berputus asa dalam segala hal sehingga individu itu merasa dirinya sudah dikuasai oleh nasib. Mereka menganggap bahawa segalanya sudah ditetapkan oleh nasib. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, fatalisme didefinisikan sebagai kepercayaan bahawa perjalanan hidup manusia ditentukan oleh nasib dan di luar kawalan manusia. Menurut para pengikut fahaman fatalisme, semua peristiwa dalam kehidupan telah ditetapkan. Fatalisme mengatakan bahawa ia adalah sia-sia untuk menentang apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku kerana ia tidak akan dapat dielakkan. Fatalisme ada pandangan bahawa sama ada kita akan dilahirkan semula ataupun ke neraka, syurga juga telah diputuskan dan kita hanya mengikut aturan yang telah ditentukan untuk kita. Fatalism dengan fahaman Jabariyah dan Qadariyah. Baik, yang pertama adalah fahaman Jabariyah. Fahaman ini menolak sekerasnya usaha dan ikhtiar manusia. Mereka beranggapan usaha dan ikhtiar ini adalah sia-sia dan berserah sahaja kepada Allah tanpa berusaha. Fahaman etikat Jabariyah yang sesat ini dikembangkan oleh seseorang bernama Jahmu bin Safwan Al-Farisi. Fahaman Jabariyah ini mempunyai beberapa dasar atau pegangan yang dipegang oleh golongan Jabariyah ini. Antaranya adalah cukuplah sahaja keimanan di dada dan tidak perlu diamal. Kemudian manusia tidak akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirat kelak. Fahaman ini mempunyai beberapa kesan buruk, di antaranya adalah menghasilkan manusia yang malas kerana menganggap semua usaha dan ikhtiar adalah sia-sia. Saya ingin menyatakan kata-kata berbahasa Arab iaitu manjada wajada. Sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya. Fahaman itikat Jabariyah ni ia bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara bukti yang kita boleh buktikan adalah mereka menolak sekeras-kerasnya usaha dan ikhtiar. Mereka menolak bertentangan dengan nas Al-Quran yang menyatakan bahawa sesuatu kaum tidak akan Allah ubah selagi mereka tidak mengubahnya sendiri. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-11. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang fahaman Qadariyah. Fahaman ini meyakini manusia mempunyai kekuasaan dengan melakukan satu perkara tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman Qadariyah ini diasaskan oleh Ibrahim Sayyar An-Nazam, iaitu salah seorang pemimpin fahaman Mu'tazilah. Mereka menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tiada kuasa terhadap manusia, sebaliknya manusia mempunyai kuasa terhadap diri mereka. Kemudian antara itikat fahaman Qadariyah ini adalah mereka mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah terang lagi kan bersuluh. Fahaman Qadariyah ini mempunyai kesan-kesan buruk, antaranya menolak sifat kudrah Allah boleh menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Dan kemudian maksiat di dunia akan berluasa di mana tempat. Kemudian, selain daripada fahaman Jabariyah, fahaman Qadariyah juga bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kita boleh buktikan daripada qadrah Allah. Ahli Sunnah wal Jamaah menolak pandangan mereka berpandukan ayat Al-Quranul Karim. Surah An-Nisa ayat ke-113, surah ke-4. Berdasarkan ayat tersebut, menunjukkan bahawa Allah SWT begitu maha berkuasa. Perbuatan hamba tidak sedikit pun memberi kesan tanpa disertai dengan kudrah Allah. Setelah kami fahami konsep pemikiran fatalism, kami dapati bahawa pemikiran ini lebih menjurus kepada keburukan berbanding kebaikan. Pemikiran ini juga boleh dikategorikan sebagai satu pemikiran yang sesat. Jadi, kumpulan kami akan membincangkan kesan-kesan buruk jika mempunyai pemikiran fatalism. Apabila seseorang itu dikuasai dengan satu pemikiran fatalism, yang pertama, mereka akan sentiasa berfikiran negatif. Pemikiran negatif ini sangat berbahaya kerana ia boleh mendorong kepada penyakit mental. Yang kedua, fatalism boleh memberikan kesan buruk terhadap tahap motivasi seseorang.
Seseorang yang bermotivasi rendah akan sukar untuk mencapai matlamat yang diingini. Yang ketiga, seorang fatalis akan cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak rasional. Mereka akan menafikan semua tindakan yang sepatutnya dilakukan dan mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa dan bergantung sepenuhnya kepada takdir yang tersurat. Yang keempat, orang yang berlandaskan pemikiran fatalism akan sukar untuk bangkit dan berusaha. Sebagai contoh, apabila individu ini sentiasa ditimpa kegagalan, mereka akan merasakan diri mereka ditakdirkan malang dan tidak cuba untuk berusaha untuk mengubah takdir malang tersebut. Sebab ketiga mengapa kami memilih fahaman fatalisme adalah agar kami dapat membezakan konsep antara fahaman fatalisme dan konsep tawakal dalam agama Islam. Secara umumnya, Islam amat melarang penganutnya mengamalkan fahaman fatalisme kerana fahaman ini boleh menyebabkan seseorang itu mudah berputus asa dan berserah kepada nasib dan takdir semata-mata. Islam amat menggalakkan penganutnya bersikap optimistik, berusaha bersungguh-sungguh dan tidak pernah menyerah terhadap segala ujian dan cabaran. Perbezaan ketara antara fahaman fatalisme dan konsep tawakal adalah dari segi maknanya itu sendiri. Fahaman fatalisme membawa maksud seseorang itu berserah atau bergantung kepada nasib semata-mata. Manakala konsep tawakal dalam agama Islam adalah seseorang itu menyandarkan hati kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya dan mempercayai bahawa Allah sahajalah yang memberi, menghalang, mendatangkan bahaya dan manfaat kepada umat manusia. Jika seseorang menghadapi masalah, kita perlulah meyakini bahawa terdapat satu istilah yang perlu dipraktikkan sentiasa, iaitu istilah duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Sebagai seorang pelajar, jika seseorang itu merasakan bahawa dia tidak perlu membuat persediaan dan bertawakal kepada Allah, maka konsep ini amatlah salah dalam diri pelajar. Setiap pelajar perlulah berdoa, berusaha, berikhtiar dan bertawakal bagi mendapat keputusan yang cemerlang dalam apa-apa jua peperiksaan. Jauhilah pemikiran fahaman fatalisme. Sekarang saya ingin menerangkan tentang kerangka asas teori fatalisme. Fatalisme merupakan pandangan yang menganggap apa yang akan terjadi, maka terjadilah. Mereka percaya bahawa semua peristiwa sama ada dalam masa lampau, masa kini ataupun masa depan sudah ditentukan oleh Tuhan. Semua peristiwa yang berlaku tidak ada yang terjadi secara kebetulan sahaja dan semua peristiwa memiliki makna dan tujuannya masing-masing dan tidak dapat diubah. Di dalam agama, pandangan ini boleh dikaitkan dengan istilah predestinasi yang percaya bahawa takdir seseorang berakhir di syurga atau neraka sudah ditentu sebelum dilahirkan. Destinasi itu tidak akan dipengaruhi oleh pilihan kita. Kesimpulannya ialah, kita perlu memahami takdir, jauhi fatalisme. Seterusnya, usaha dan tawakal haruslah selari. Tawakal tanpa usaha itu jahil, manakala usaha tanpa tawakal itu ujub. Kurang salah satu boleh menjurus kepada akidah terpesong. Manusia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada takdir dan nasib kerana kadang-kala masalah itu berlaku disebabkan kecuaian dan kelalaian diri sendiri. Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Jangan pernah menyalahkan takdir dan nasib semata-mata. Sebagai umat Islam, kita harus beriman kepada qada dan qadar. Sebenarnya, takdir merupakan jalan yang dipilih oleh Tuhan. Usaha kita dapat menentukan cara kita untuk melaluinya dan untuk mencari jalan bagi kejayaan.